A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca tuan-tuan. Baca dengan bacaan yang paling sedap tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sampai dekat lih ya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul azim. Baik tuan-tuan, itu ayat yang kita akan bahaskan sama-sama pada malam ini ya. Jadi kalau tuan-tuan lihat pada ayat kita pada malam ini, ayat kita panjang. Betul tuan-tuan? Baik. Jadi untuk mempermudahkan perbahasan kita tuan-tuan, ya, kita ambil kaedah kita yang ketiga. Untuk potong ayat kita tuan-tuan supaya menjadi potongan yang mudah untuk kita. Tuan-tuan tengok saja dalam ayat kita ada berapa dahulu tanda waqaf. Sebut di ruangan komen. Okey, tuan-tuan tulis di ruangan komen. Dalam ayat kita pada malam ini ada berapa tanda waqaf tuan-tuan? Cuba tengok, bermula daripada amanah sampailah wa ilaikal masiru. Ada berapa tanda waqaf yang kita dah belajar tuan-tuan? Sila sebut tuan-tuan. Sebut nombor saja pun dah cukup tuan-tuan. Ada berapa tuan-tuan? Ya? Ada berapa tanda waqaf dahulu? Untuk memudahkan perbahasan kita, tengok dahulu tanda-tanda waqaf. Kita dah belajar kan? Okey, jadi ada berapa tuan-tuan? Ada 4 tanda waqaf. Yang pertama pada penghujung kalimah mu'minuna, betul? Ya. Yang kedua pada kalimah rusulih. Yang ketiga pada penghujung kalimah ata'na. Dan yang keempat ialah penghujung kalimah al-masir. Bermakna kita ada 4 potongan dekat situ. Betul tuan-tuan? Jadi 4 potongan ini confirm tuan-tuan. Tuan-tuan akan baca waqaf dekat situ. Betul tuan-tuan? Ya. Cumanya antara permulaan ayat sampai tanda waqaf itu tuan-tuan, adakah boleh potong lagi ke tidak? Yang tu kita akan bincang selepas ini. Jadi untuk memudahkan perbahasan pada hari ini, saya ambil potongan yang pertama dahulu. Bahagian yang pertama dahulu bermula daripada amanar rasulu sampai wal mu'minuna. Jadi tuan-tuan nak tulis, boleh tulis dahulu. Supaya perbahasan kita lebih cantik. Okey. Tuan-tuan boleh salin dulu untuk memudahkan supaya tuan-tuan sendiri boleh nampak dengan mudah. Sebaiknya salin tuan-tuan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna. Okey, ada tanda waqaf kan? Tanda waqaf apa dekat situ? Ada tanda waqaf jim tuan-tuan. Jaiz. Ya. Boleh tuan-tuan waqaf, boleh tak nak waqaf ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Min rabbih wal mu'minuna. Okey. Dah siap ke belum tuan? Salin dulu, salin dulu.
Jadi perkara yang pertama ialah tuan-tuan kena faham untuk kelas yang terakhir ini, saya nak tuan-tuan yang cari makna. Sebab itulah saya kata jangan rujuk Al-Quran yang ada terjemahan. Sekarang kita nak ajar macam mana tuan-tuan baca Al-Quran dalam keadaan kita tak ada makna. Sebab kebiasaan Al-Quran yang kita baca memang tak ada makna. Ya, sekarang kita nak ajar tu lah, ya. Nak manfaatkan apa yang kita belajar. Tuan-tuan dah belajar dengan saya 7 bulan ni, tuan-tuan. Ya. Okey, dah siap salin ke belum? Salin, tuan-tuan. Kalau boleh salin, tuan-tuan, dekat rumah. Dia hari ni kita akan buat perlahan-perlahan, tuan. Ya. Saya rasa ayat ni pun dah cukup kelas kita 2 jam pada hari ini, tuan-tuan. Ya, tak percaya kita tengok macam mana. Kalau rasa laju, saya tambah lagi, tuan. Ya, kita tambah. Ya, sebab kita masih lagi ada beberapa potongan. Ya, cuma saya ambil potongan yang pertama dahulu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna. Baik, tulis di ruangan komen. Dah siap salin ke belum? Tulis, tuan-tuan. Wajib salin supaya tuan-tuan dapat faham apa yang kita belajar. Saya nak tunjuk dekat tuan-tuan macam mana cara yang saya guna daripada awal kelas sampailah minggu lepas. Ya, ustaz saya nak guna macam mana apa yang saya belajar ni. Kita nak tunjuk, tuan-tuan. Ya, kenapa ustaz tunjuk hari ini saja? Cukuplah hari ini saja supaya tuan-tuan faham benda yang sama yang kita akan buat, tuan-tuan. Ya, okey. Kalau siap, tuan-tuan. Perkara yang pertama yang saya buat selalu, tuan-tuan. Ya, tengok, tuan-tuan. Ini kaedah kita, ya. Sampai peringkat lanjutan nanti pun saya tekankan. Sebab saya nak biasakan tuan-tuan pada peringkat lanjutan nanti macam mana kita nak tadabbur Al-Quran macam dalam kelas kita yang kita buat setiap minggu. Apa yang ustaz buat ni? Ya. Baik. Jadi yang dah ikut kelas lanjutan, jawab berpada-pada je. Jawab yang penting-penting saja, ya. Okey, sekarang tengok. Sebab kita nak raikan sahabat kita hari ni adalah kelas kita akhir mereka. Kita nak tunjuk apa yang diorang belajar selama 7 bulan bersama dengan saya, ya. Okey, sekarang tengok, perhati, tuan. Saya akan buat satu persatu, tuan. Perkara yang pertama yang saya akan buat selalu, tuan. Perkara yang pertama yang saya akan buat selalu ialah terjemahan harfiah. Terjemahan harfiah, tuan, ya. Harfiah, ya. Baik. Apa maksud terjemahan harfiah? Yang ni adalah perkara yang wajib sebenarnya dalam bahasa Arab, ya. Jadi dengan sebab harfiah inilah yang kita panggil kaedah bahasa Arab harfiah, ya. Jadi kita nak bagi tahu, tuan-tuan, kita sudah melatih, tuan-tuan, sebenarnya selama 7 bulan itu, tuan-tuan. Kita latih sebenarnya, kita nak tuan-tuan kenal pasti dalam ayat kita ni ada berapa patah perkataan. Ya. Kita nak dapatkan tujuan apa harfiah ini, tuan, supaya tuan-tuan kenal kata-kata kalimah-kalimah yang berada dalam ayat ini. Kemudian setiap kalimah itu wajib ada makna. Wajib ada makna, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan wajib tahu setiap patah perkataan yang ada dalam satu-satu ayat Al-Quran yang kita nak bahaskan, yang kita nak tadabburkan. Boleh, tuan-tuan? Okey, sekarang saya nak tuan-tuan kira. Kira dengan betul-betul, tuan-tuan. Yang pertama saya nak tanya, tuan-tuan. Yang pertama, bilangan kalimah. Bilangan kalimah, tuan, ataupun perkata dalam ayat ini, tuan, ya. Bermula daripada amanah, tuan, sampailah kalimah wal mu'minuna. Kira betul-betul, tuan. Bermula daripada amanah sampailah kalimah al mu'minuna. Perhati betul-betul, tuan. Dalam ayat kita pada malam ini ada berapa patah perkataan? Saya nak tuan-tuan kira. Kira, tuan-tuan. Sebab kalau saya nak tanya satu persatu dalam kelas kita, kelas online ni, dia tak jadi. Dia akan makan masa. Kalimah yang pertama apa? Nak tunggu tuan-tuan komen satu, amanah. Kalimah yang kedua apa? Ar-rasul. Nanti dia akan makan masa sangat panjang, ya. Baik. Ustaz, syaddah rabbihi tertinggal satu. Baik, saya tengok. Ya. Okey, terbaik, tuan. Tuan Fudin, terima kasih. Jazakumullah khairul jazak, ya. Mir rabbihi. Ada sabdu dekat situ, ya. Okey, sekarang kira, tuan. Ada berapa, tuan?
Kira betul-betul tuan. Perkara ini sangat penting. Ya. Sangat penting dalam kelas bahasa Arab harfiah saya. Ya. Jadi setiap minggu perkara yang wajib saya buat ialah pecah-pecahkan kalimah. Kita latih tuan-tuan supaya tuan-tuan kenal perkata-perkata tu. Ya. Setiap perkata yang ada dalam ayat kita. Terbaik, ya. Semua jawab ada 12. Saya kira sendiri. Saya pun tak tahu lagi ni. Sebab ini ayat yang pertama yang tak pernah saya bahaskan sebelum ni. Kita bahaskan sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terbaik, tuan. Semuanya ada 12 patah perkataan. Bermakna pada malam ini. Ya, bermakna. Pada malam ini, tuan-tuan wajib ada 12 makna. Wajib ada 12 makna dahulu, tuan-tuan. Ya? Okey, sekarang perhati, tuan-tuan. Saya kata ni yang penting-penting saja, ya. Yang tak penting-penting tu saya abaikan. Contohnya kalimah he, me, he, wa. Yang tu saya tak akan tanya, ya. Sebab yang mudah-mudah saya kira tuan-tuan dah pandai. Ya, saya kira yang tanya yang penting-penting saja, ya. Okey, sekarang soalan saya, tuan-tuan. Satu-satu. Kalimah amanah. Amanah saya nak bincang pada malam ni, ya. Tengok betul-betul. Macam mana nak letak terjemahan amanah ni. Amanah ni tuan-tuan dah belajar, ya. Amanah. Amanah, ya. Okey, tulis di ruangan komen dahulu. Saya nak tahu tuan. Amanah. Apa terjemahan amanah? Tuan-tuan selalu sebut, tuan-tuan selalu jumpa kalimah amanah, ya. Allazina amanu. Ya. Amantu. Banyak dalam Al-Quran, tuan, ya. Amanah, amanat. Ya, itu adik-beradiknya semua, tuan, ya. Apa maksud amanah sebenarnya, tuan? Sila tulis di ruangan komen, tuan. Ya. Amanah. Ya. Bagus, ya. Ada 12 kalimah. Amanah maksudnya apa, tuan? Amanah maksudnya beriman. Allazina amanu. Amantu billah. Itu adik-beradik amanah semua, tuan, ya. Tuan-tuan selalu jumpa. Sebenarnya kalimah amanah ini kalimah yang wajib tuan-tuan tahu maknanya. Baik, tapi saya nak tunjuk dekat tuan-tuan macam mana kita nak letak makna ni, ya. Jadi amanah terjemahannya ialah beriman. Amanah terjemahannya apa? Terjemahannya beriman. Saya nak tanya lagi, tuan-tuan. Jawab, tuan-tuan. Ya, kelas lanjutan memang pelan-pelan, ya. Dia dah bagi terjemahan, ya. Okey, bagus. Dia dah bagi. Bermakna dia dah nampak, ya. Jadi amanah, beriman ini dia fi'il apa? Dia adalah fi'il madi. Betul, kan? Dia fi'il madi. Macam mana kita boleh kenal fi'il madi? Sebab hujungnya terang-terang berbaris atas ni, kan? Maka kita dah belajar mana-mana kalimah yang hujungnya berbaris atas maka dipanggil fi'il madi. Maka letak perkataan telah dahulu, tuan-tuan. Cara nak letak terjemahan itu yang sepatutnya, ya. Okey. Sekarang dah selesai ke belum? Belum lagi. Ingat, tuan-tuan. Setiap kalimah fi'il wajib ada ganti nama. Boleh, tuan? Kita dah belajar, kan? Saya ulang sekali lagi. Amanah terjemahannya beriman. Tuan-tuan wajib tahu sebenarnya makna kalimah ini. Beriman itu kalimah apa, tuan-tuan? Dia adalah kalimah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi ke mudhari' ke amar? Jawapannya dia fi'il madi sebab hujungnya berbaris atas. Tuan-tuan dah belajar dengan saya. Kalau hujungnya berbaris atas, maka dia fi'il madi, ya? Baik. Kalau dia fi'il madi, maka letak telah dahulu. Maka telah beriman sekarang. Baik, dah sempurna ke belum makna kita? Belum lagi. Ingat, tuan-tuan. Setiap kalimah fi'il wajib ada ganti nama, ya? Wajib ada ganti nama. Apa ganti nama dalam kalimah amanah, tuan-tuan? Jawapannya ialah huwa, tuan-tuan. Jawapannya ialah apa, tuan? Ialah huwa. Huwa terjemahan bahasa Melayunya apa? Terjemahannya ialah dia, tuan-tuan. Jadi amanah terjemahannya ialah dia telah beriman. Ya. Amanah
terjemahannya dia telah beriman. Ustaz, dapat dari mana pula huwa tu? Jadi tuan-tuan kena rujuk balik tajuk fi'il. Saya dah ajar pada tuan-tuan. Apabila jumpa kalimah fi'il madi yang hujungnya berbaris atas, ingat automatik dalamnya ada ganti nama huwa. Kataba huwa, jalasa huwa, daraba huwa. Apa saja di belakang, maka automatik dalamnya ada ganti nama huwa. Baik, tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat? Ingat ke tak ingat? Okey, tulis di ruangan komen dahulu. Bagus pula kelas ni tuan-tuan ya. Saya nak masuk satu-satu tapi dia dah bagi terjemahan. Yang penting saya nak tuan-tuan faham. Yang tu ya. Kita nak tunjuk pada tuan-tuan macam mana nak letak terjemahan ya. Jadi ingat, cara letak terjemahan macam tu. Amanah beriman. Ya, amanah beriman. Jadi dia ada telah sebab dia fi'il madi sebab hujungnya berbaris atas, dalamnya ada ganti nama huwa sebab hujungnya berbaris atas. Jadi terjemahan yang sempurna untuk amanah ialah dia telah beriman. Okey, terbaik. Pergi lagi tuan-tuan. Pergi lagi tuan-tuan. Pergi lagi tuan-tuan. Baik. Kalimah selepas amanah. Kalimah apa pula tuan? Kalimah ar-rasuluh ya. Ar-rasuluh ya. Ar-rasuluh maksudnya apa? Ar-rasuluh ni maksudnya rasul lah ya. Tuan-tuan semua tahu ya. Tapi rasul ini masih lagi kalimah Arab. Betul tuan? Baik. Kalau Melayu yang betul ni terjemahannya ialah utusan. Ya. Baik. Tapi tuan-tuan, sabar tuan-tuan. Tengok betul-betul. Saya tahu tuan ya. Saya yakin 100% siapa yang bersama dengan saya sekarang. Apa maksud rasul? Confirm. Rasul itu maksudnya rasul lah Ustaz ataupun utusan. Betul tak? Ya? Baik. Sekarang persoalan sekarang. Perhati betul-betul. Perhati betul. Kalau tuan-tuan perasan ar-rasul di sini di pangkalnya ada alif lam. Betul tuan? Ar-rasul di pangkalnya ada alif lam, ya? Di pangkalnya ada alif lam. Baik. Jadi apabila ar-rasulu, kalimah ar-rasulu ini di hadapannya ada alif lam, maka ada rasul yang tertentu di sini yang nak dimaksudkan dalam ayat kita. Betul tuan? Baik, sekarang saya nak tuan-tuan jawab dahulu. Agak-agak tuan-tuan, rasul dalam ayat cerita kita ini tuan, nak bincang pasal rasul apa ni tuan-tuan? Cuba tuan-tuan. Cuba jawab tuan-tuan. Bagus. Tuan Pudin. Biasanya dalam bahasa Arab ataupun bahasa yang terjemahan yang betulnya dia akan letak itulah. Mana-mana kalimah isim yang ada alif lam, maka dia biasanya akan kata itu. Al-baitu, rumah itu. Al-masjidu, masjid itu. Ar-rasulu, masjid itu. Tapi yang tu saya tak nak tekankan sangat. Itu dari segi makna. Itu benda yang simple, mudah saja ya. Yang penting sekarang, siapa rasul ataupun utusan dekat sini tuan? Siapa dia tuan-tuan? Siapa yang telah beriman ni tuan-tuan? Dia kata sekarang rasul telah beriman. Rasul yang mana yang telah beriman ini? Jawab ahsantum. Jawapannya dekat sini ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ustaz, macam mana tahu Nabi Muhammad bukan Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Ibrahim? Yang tu kita akan tengok keseluruhan ayat nanti. Sesuai ke tidak ya? Cuma kebiasaan persebutan ar-rasul itu biasanya merujuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pergi lagi tuan-tuan. Tak selesai lagi. Kalimah selepas ar-rasulu, kalimah bima. Bima ni ada berapa patah perkataan tuan-tuan? Tuan-tuan dah pecahkan sebenarnya. Kita ada dua patah perkataan. Jadi tengok betul-betul. Yang pertama bi dengan. Yang pertama bi dengan. Yang kedua ialah ma. Terjemahannya ialah apa yang. Terjemahannya apa tuan-tuan? Terjemahannya ialah apa yang. Yang ni mudah untuk tuan-tuan. Kebiasaannya mana-mana kelas kita confirm dia akan boleh jawab ya. Baik, seterusnya. Kalimah selepas ma, kalimah unzila tuan. Unzila. Baik, tulis dulu dalam komen. Apa terjemahan unzila ni tuan? Ya. Apa terjemahan unzila ni tuan? Okey.
Tulis di ruangan komen. Tahu ke tak tahu? Kalau ikut unzila ni tuan-tuan, dia tak berapa famous sangat, ya. Dan kalimah ni pun jarang digunakan dalam bahasa Melayu, ya. Orang Arab, orang Melayu dia tak guna sangat. Tapi saya nak tanyalah, agak-agak tuan-tuan, apa terjemahan unzila dahulu? Ya, saya nak tengok tuan-tuan. Kalau nampak perlahan saja, saya skip dulu. Ya. Jadi kita cari yang mana perlu kita tahu dulu. Ya. Jadi amanah tuan-tuan dah tahu, dia telah beriman. Rasul di situ rujuk kepada Nabi Muhammad, betul? Baik. B terjemahannya dengan, ma terjemahannya apa yang, betul tuan? Baik. Unzila terjemahannya apa tuan? Masya Allah, semuanya tahu tuan ya. Terjemahannya ialah diturunkan. Ya, unzila ni terjemahannya diturunkan. Ya. Baik. Tapi tak apalah. Nanti saya akan bagi tahu tuan ya. Unzila ni sebenarnya tuan, kita kategorikan sebagai kalimah yang kurang popular, yang jarang kita tahu ya. Baik. Yang penting fokus pada unzila ya. Unzila tuan. Unzila tuan ya. Okey, tengok betul-betul. Unzila diturunkan. Dia kalimah isim ke fa'il tuan? Isim ke fa'il tuan? Dia kalimah fa'il juga tuan. Sebab hujungnya berbaris apa? Hujungnya berbaris atas juga. Betul tuan? Kalau hujungnya berbaris atas, maka kita panggil dia fa'il apa? Dia fa'il madi. Jadi fa'il madi ada telah ke tak ada? Ada telah juga. Betul tuan? Baik. Kalau dalamnya ada kalau ada telah tuan, apa ganti apa ganti nama dalam kalimah unzila? Jawapannya ada ganti nama apa tuan? Jawapannya ada ganti nama huwa juga tuan. Sebab hujungnya berbaris berbaris atas. Jadi terjemahan yang sempurna untuk unzila apa dia tuan? Tulis di ruangan komen dahulu. Ya? Apa terjemahan yang sempurna untuk unzila tuan? Okey, tulis di ruangan komen. Apa terjemahan yang sempurna untuk kalimah unzila? Tulis di ruangan komen. Bagus. Bagus. Ya, dia adalah fa'il madi sebab hujungnya berbaris atas dan dalamnya ada ganti nama apa? Ganti nama huwa sebab hujungnya berbaris berbaris atas. Jadi ganti nama yang tersembunyi ataupun terjemahan yang sempurna untuk kalimah unzila ialah ya, telah dia turun. Kenapa terbalik ni tu lah? Ingat kaedah kita. Jangan pening kaedah kita ya. Ingat, cara nak letak terjemahannya ialah mula dengan ganti nama. Saya dah bagi tahu tadi kan. Macam mana adalah telah dia turun. Ya, telah diturunkan dia. Ya, telah dia diturunkan. Bagus. Yang saya nak tu macam Tuan Fudin. Dia telah diturunkan. Ikut susunan kita. Ikut susunan kita. Jangan bedal macam tu je tuan. Jadi unzila sekali lagi diturunkan. Dia fa'il apa? Dia fa'il madi sebab hujungnya berbaris atas. Maka letak telah dulu tuan. Telah diturunkan. Dah selesai ke belum? Belum lagi. Apa ganti nama dalam kalimah unzila tadi? Huwa. Huwa terjemahannya apa? Terjemahannya dia. Jadi terjemahan yang sempurna yang saya nak tuan-tuan tulis ialah dia telah diturunkan. Boleh tuan-tuan? Jadi hari ni kita ada tajuk fa'il luar biasa tuan-tuan. Ya. Nanti saya akan bincang dengan tuan-tuan. Macam mana nak kenal fa'il luar biasa ni? Tiba-tiba ada D ni. Waktu mana ada D, waktu mana tak ada D. Kita akan bincang nanti. Ya, kalau sempat insya-Allah. Baik, teruskan lagi. Teruskan lagi tuan-tuan. Kalimah selepas unzila ialah kalimah ilaihi. Ingat tuan-tuan, ilaihi ada dua patah perkataan. Yang pertama ila terjemahannya kepada. Yang ni mudah saja. Saya akan skip saja tuan-tuan. Yang kedua ialah hi terjemahannya nya, ya, kepadanya. Ya, tuan-tuan dah tahu ya. Seterusnya kalimah min terjemahannya ialah daripada, ya. Daripada. Kemudian kalimah rabbihi pun ada dua patah perkataan. Rabb, tuan-tuan wajib tahu terjemahannya ialah Tuhan, ya.
Kalimah yang seterusnya ialah hi, terjemahannya ialah nya, ya. Kalimah yang seterusnya ialah wa, terjemahannya dan. Semua tahu. Saya skip saja tuan-tuan, ya. Jadi yang mudah-mudahnya saya pergi je tuan, ya. Okey, sekarang saya naknya pergi dekat hujung ni tuan. Hujung tuan. Amana, dia telah beriman. Rasul ataupun utusan. Bi, dengan. Ma, apa yang. Unzila, dia telah diturunkan. Ila, kepada. Hinya. Min, daripada. Rabbi, Tuhan. Hinya. Ya. Wa, dan. Yang terakhir tuan. Yang terakhir. Al-mu'minuna. Apa terjemahan al-mu'minuna? Okey. Cuba bagi terjemahan al-mu'minuna dah. Selalu tuan-tuan dengar kan? Mukmin. Ya. Dalam ayat kita sekarang al-mu'minuna. Apa maksud al-mu'minuna tuan? Tulis di ruangan komen. Ya. Jadi yang saya fokus dengan tuan-tuan sekarang ada 3 kalimah. Yang pertama amanah. Yang kedua kalimah unzila tadi. Yang sekarang ni al-mu'minuna. 3 kalimah yang saya cuba tekankan. Bagus. Ahsantum. Semua letak terjemahannya berganda, ya. Terjemahannya ialah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Kenapa berganda? Itu soalannya saya sebenarnya tuan. Ya. Kena letak berganda. Kenapa kita letak berganda ni? Orang-orang yang. Kenapa kita tak kata orang saja? Kenapa mesti kata orang-orang yang, tuan-tuan? Jawapannya sebab kalimah al-mu'minuna ini adalah kalimah jamak. Kalimah apa, tuan-tuan? Kalimah jamak ni, tuan-tuan. Ni jamak ni, tuan-tuan. Ya. Mana bukti dia kalimah jamak? Ada una dekat belakang tu, tuan-tuan. Ya. Jadi kita dah belajar, tuan-tuan. Ya, awal-awal kelas lagi. Mana-mana kalimah yang hujungnya ada una, ada ina, maka dia mesti berganda maknanya, tuan-tuan. Ya. Contohnya al-muslimuna, al-mu'minuna, as-salihuna. Ada una, maka ingat dalam bahasa Arab, dalam sistem kita, tuan-tuan, wajib diletakkan terjemahan berganda. Jangan kata orang yang beriman saja. Mesti letak terjemahan orang-orang yang beriman. Nampak ke tidak, tuan? Jadi itulah terjemahan yang tuan-tuan belajar dengan saya selama 7 bulan lebih, tuan-tuan. Ya. Okey, dah selesai. Jadi sekarang, tuan-tuan. Tuan-tuan dah tahu macam mana perkara yang pertama yang kita buat. Jadi kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan sekarang masa kita dah cukup panjang ni. Tu pun saya dah skip, tuan-tuan. Ya, saya dah skip sedikit, tuan-tuan, masa kita. Saya nak bagi tahu yang pertama ialah apa yang penting sekarang. Tuan-tuan mesti tahu terjemahan harfiah. Boleh, tuan-tuan? Mesti tahu apa, tuan-tuan? Mesti tahu terjemahan harfiah. Boleh? Baik. Sekarang, Ustaz, ini saya tahu semua. Kalau tak tahu macam mana? Sebab itulah saya tunjuk ni nanti. Saya pangkah yang ni tadi. Sepatutnya kita tak tahu pun terjemahan ini. Ya. Tapi tak tahulah dia ambil dekat mana tu kan. Sebab dia kalimah unzila tu sebenarnya kalimah yang kurang popular dalam Al-Quran. Ya. Kurang popular dalam bahasa Arab. Ya. Jadi sepatutnya kalimah unzila ni kita tak tahu. Sekarang kita nak bagi kaedah, tuan. Tengok, tuan. Tengok, tuan, ya. Tengok betul-betul. Kalimah unzila ni ini andai kata, tuan. Andai kata kalimah unzila ni saya tak tahu pun, Ustaz. Ya, saya tahu pun saya ikut-ikut je, saya tengok terjemahan yang ada dekat ruangan komen tu kan. Gurau, tuan, ya. Ini sebagai contoh, ya, sebab saya nak tunjuk. Kalau tak tahu macam mana? Ya. Kalau tak tahu, tuan, caranya ialah ini kaedahnya, ya. Kalau tak tahu, caranya ialah yang pertama. Ya. Kita kena faham asal kalimah 3 huruf sahaja. Asal kalimah 3 huruf saja. Jadi kalimah unzila ni, tuan, 1, 2, 3, 4 ada 4 huruf. Maka kita tak boleh cari makna 4 huruf. Sebab dalam kamus Arab, kaedahnya mesti cari asal kalimah 3 huruf. Boleh? Nanti kita akan bagi tahu, ya. Yang kedua, tuan,
Ya, yang kedua. Kalau tuan-tuan dah dapat 3 huruf daripada kalimah unzila tadi, kalimah huruf asalnya, ya, huruf asalnya, maka tuan-tuan, ya, maka kita akan rujuk kepada komus tuan. Ya, lihat komus tuan. Ini saya ajar peringkat lanjutan pun benda yang sama saya tekankan, ya. Baik, tapi saya tak, kita akan bincang juga, ya. Ini nak bagi tahu dulu, ya. Yang ketiga, ini kaedahnya tuan, cara nak lihat komus. Apabila tuan-tuan dah buka komus tuan-tuan, tuan-tuan dah jumpa asal kalimah huruf tersebut, perkara yang ketiga, pilih makna yang sesuai dengan ayat. Dengan ayat. Kenapa saya kata macam tu? Dengar betul-betul. Sebab ramai masalah ni. Kita pernah buat latihan, dia letak makna macam-macam. Ya. Okey, sekarang tengok tuan-tuan. Tengok tuan-tuan, ya. Nanti saya akan tunjuk praktikalnya. Pilih makna yang sesuai dengan ayat. Jangan apa yang tuan-tuan jumpa nanti terus tuan-tuan ambil tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Pilih tuan-tuan. Sebab nanti dalam komus tuan-tuan, tuan-tuan jumpa dalam komus nanti, dia akan senarai semua makna yang berkait dengan kalimah tersebut. Ya. Tuan-tuan jangan ambil semua. Ambil satu yang paling sesuai dengan ayat. Boleh tuan-tuan? Okey, saya akan tunjuk dekat tuan-tuan. Kita ambil contoh. Ini contoh tuan-tuan. Contoh. Kalimah unzila. Ustaz, saya tak tahu kalimah unzila ni maksudnya apa. Ya. Mungkin tuan-tuan pernah dengar kalimah nuzul Quran kan? Ya. Tapi saya nak tunjuk juga supaya tuan-tuan faham. Sekarang kita dah bagi tahu kalimah unzila ni, nak tahu maknanya kena cari 3 huruf. Mana 3 huruf? 3 hurufnya ialah nazala. Nazala. Kita nak tunjuk dulu, ya. Nazala. Baik. Sekarang nazala ini tuan-tuan akan tengok komus. Tengok komus tuan. Ya. Jadi apabila tuan-tuan belek komus, maka dia akan senaraikan semua kalimah yang berkait dengan nazala. Nazala, tanzil, nazala, sampailah tuan-tuan jumpa kalimah unzila. Tuan-tuan akan jumpa kalimah unzila. Boleh? Apabila dah jumpa kalimah unzila, pilih makna yang paling sesuai dengan ayat kita. Maka dia akan letak dekat situ ialah diturunkan. Ya. Maka barulah kita boleh ambil terjemahan tersebut. Boleh tak? Jadi itu caranya, ya. Dia tak akan pandai sehari-hari ni. Sebab tu saya kata, saya nak cuba tuan-tuan. Tarik tuan-tuan masuk kelas lanjutan ni. Sebab ni adalah peringkat lanjutan, ya. Cara macam mana nak dapatkan makna pula, ya. Itu kelas lanjutan, promosi punya pasal ni, ya. Okey, yang penting. Sekarang, saya ulang sekali lagi. Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Perkara yang pertama ialah cari harfiahnya, ya. Tapi tuan-tuan, setakat yang kita buat tadi, nampak macam tahu semua. Betul tuan? Baik. Ustaz, kalau tak tahu nak buat macam mana? Ini kaedah yang saya cuba ajar dalam kelas kita. Cari kalimah asal. Asal unzila ialah nazala. Macam mana ustaz dapat nazala? Bukan anza ke bukan unzila? Yang tu kita akan belajar. Boleh? Nazala. Baik, dah dapat, kena buat macam mana? Cari dalam kamus Arab. Boleh? Dalam kamus Arab, kalau dah jumpa, jangan terus bedah terus tuan. Ambil yang pertama. Pilih yang mana sesuai dengan ayat. Boleh tuan? Jadi tuan-tuan akan tengok dalam kalimah nazala ada perkataan unzila, terjemahannya diturunkan. Okey, tulis dalam komen. Jelas ke tak jelas? Ini peringkat yang pertama dahulu. Ya, dah makan masa tuan-tuan. Ya, tapi tak apa. Kita nak tunjuk dekat tuan-tuan supaya tuan-tuan faham. Okey, jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Jadi peringkat yang pertama, saya nak selesaikan makna harfiah dengan perkara yang kedua selepas ni. Jadi itu cara tuan-tuan nak dapatkan makna. Ya. Dia tak akan dapat sehari dua saja tuan-tuan. Cuma kita nak tunjuk jalan dulu tuan-tuan, ya. Macam mana nak cari makna ni tuan-tuan? Ya, kalau ada kalimah-kalimah yang saya tak tahu ni, rujukan tuan-tuan paling mudah ialah buku tafsir lah. Tapi kadang-kadang buku tafsir tu pun terjemahannya ada yang tak sesuai dengan kalimahnya, ya. Okey, alhamdulillah semua jelas. Okey, selesai. Jadi tuan-tuan, sekarang tuan-tuan dah dapat semua terjemahan harfiah, ya. Okey, saya padam yang ni tuan-tuan. InsyaAllah saya akan masukkan dalam nota kita, ya, sebagai panduan untuk tuan-tuan. Okey, sekarang tengok lagi dekat depan tuan. Okey.
tuan-tuan dah dapat terjemahan harfiah 12 makna dalam ayat kita. Tuan-tuan dah dapat amanah, dia telah beriman. Ar-rasul, rasul ataupun utusan. B, dengan. Ma, apa yang. Unzila, dia telah diturunkan. Ila, kepada. Hinya, min, daripada. Rabbi, Tuhan. Hinya, wadan, dan juga orang-orang yang beriman. Itu terjemahan harfiah. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang tengok tuan-tuan.